Baik, malam ni antara isu utama yang saya nak sampaikan dan saya rasa ia perlu diulang sebenarnya. Isu ni dia bukan untuk orang awam, dia untuk ulang. Untuk asatizah, untuk ilmuwan, semua. Saya pun perlu refresh topik ini especially. Dan memang topik ini dikelaskan pada topik yang paling susah sebenarnya. Antara yang paling susah dalam keilmuan Islam. Khususnya apabila kita masuk ke dalam. Kalau secara umum, bagi jenis yang tak nak fikir, Ustaz, apa yang Allah kata, apa Nabi kata, saya tak nak fikir pun Ustaz, saya nak telan, saya nak terima, saya nak beriman, of course lah, it's easy. Tapi kalau nak faham, betul-betul nak apply, nak memahami apa konteks ayat tertentu, apa konteks hadis Nabi SAW tentang topik ini, dan awak ni bergaul dengan orang-orang mungkin bukan Islam, atau orang-orang yang baru nak sungguh-sungguh dengan agama Islam, pasti topik qada dan qadar ni akan timbul. Dia akan timbul selalu. Dia bukan satu benda yang awak belajar 10 years ago, lepas tu dia tak akan keluar balik dalam pemikiran awak. Tak. Isu ni dia akan from time to time akan timbul. Dalam diri kita, dalam diri orang sekeliling kita. Betul? Al-qada wal qadar. Baik. Baru-baru ni ada orang buat screenshot, ya. Tapi saya kelakar buat dia sebab dia nak kritik saya. Tapi yang dia screenshot tu adalah soalan saya. Bukan kenyataan. Faham tak? Okey. Dalam screenshot tu ada orang tanya, Ustaz, bezakan kehendak Tuhan dengan ketentuan Tuhan. Kan? So sebelum saya proceed lebih jauh dengan dia, saya tanya dia, apa yang awak faham daripada kenyataan saya bahawa semua adalah kehendak Allah, tapi bukan semua termasuk dalam ketentuan Allah. Screenshot tu yang dia ambil. Saya pun pelik, kan? Saya sangat pelik kenapa screenshot tu yang dia ambil. Lepas tu mulalah orang-orang yang tak faham benda, kan? Haters datang kata, oh dia ni qadar-qadar pun tak lepas, kan? Basic pun tak lepas. Ni saya nak beritahu, isu yang saya timbulkan ni termasuk dalam daqiqul kalam. Ni bukan jalilul kalam. Apa maksud daqiqul kalam? Daqiqul kalam ni adalah bahagian ilmu kalam yang kita kata high level. Daqiq ni dia masuk perincian. Dia masuk perincian. Kalau jalilul kalam ni, dia masuk bab-bab yang besar-besar. Okey. Contoh macam kudrah Allah Subhanahu Wa Taala itu suluhi qadim dan tanjizi hadis contoh. Itu masih lagi jalilul kalam. Tapi bila kita masuk apa yang saya buka tu, perbezaan kehendak dengan ketentuan dan interaksi antara iradah Allah dengan ilmu Allah, ini dia termasuk di dalam bab yang halus dalam ilmu kalam. Tapi ialah banyak orang dia menerkam. Dia tengok kenyataan saya, oh, saya menafikan semua adalah ketentuan Allah. Dia tak faham. Saya ada pengistilahan saya sendiri. Terus terang saya kata, saya prefer menggunakan ketentuan bagi qada-qadar tertentu, aspek qada-qadar tertentu, dan kehendak bagi aspek qada-qadar tertentu. Dan saya akan jelaskan pada malam ini. Okey, saya akan jelaskan pada malam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Yang pertama sekali adalah ta'rif qada dan qadar itu. Okey. Kalau dalam masyarakat Melayu kita, bila sebut qada qadar ni, orang akan terjemah sebagai apa? Takdir itu bukan terjemahan. Takdir itu adalah Arabisasi, Melayusasi. Apa dia kata? Perkataan Arab yang tidak dimelayukan. Tapi makna dia apa tu? Bila sebut qada dan qadar ni, orang Melayu terjemah sebagai apa? Ni semua sudah ketentuan Allah, betul tak? Ketentuan, ketetapan, kehendak. Tapi bila awak baca kitab Kubra al-Yaqiniyat, Syekh Said Ramadan Al-Buti, dan sebenarnya bukan Syekh Said sahaja. Sebenarnya ada lagi ulama ahli sunnah wal jamaah lain yang menakrifkannya dengan takrifan yang berbeza. Iaitu, kalau tadi penekanan dia adalah lebih kepada sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Syekh Buti menekankan aspek ilmu. Sah. Siapa pernah dengar bila orang sebut pasal qada-qadar, ni semua dah dalam ilmu Allah? Jarang kan? Jarang kan kita bercakap macam tu? Kita kata ini semua dah ada dalam ketentuan Allah. Tapi sebenarnya betul juga kalau kita kata semua ini sudah berada di dalam ilmu Allah.
Dan perspektif dia akan bertukar tau. Cara kita faham pun akan beza. Contoh kita nampak orang yang baik murtad, kan? Apa perkataan yang lebih tepat untuk kita kata? Oh, ini ketentuan Allah atau ini semua dah ada dalam ilmu Allah dan Allah izinkan dia berlaku dan termasuk dalam kehendak Allah. Saya prefer yang kedua. Tapi saya lahir pada tarikh sekian-sekian, pada keluarga sekian-sekian, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya akan perincikan dengan lebih lanjut. Harap sabar sebab benda ni dah masuk macam quantum physics sebenarnya. Okey. Dia punya level of complexity tu boleh masuk ke level tu. Saya baca beberapa kitab sepanjang saya belajar akidah ni. Sejujur saya kata ada beberapa kenyataan daripada ulama Asy'ariyah sendiri yang waqa' fi qalbi. Dan macam saya tahu ini kalam para ulama tapi tak ada iz'an. Iz'an ni maksud dia kita sendiri macam tak boleh nak masuk. Kita faham tapi tak kena. I still have I can rebut this. Macam itu. Saya boleh rat benda ni. Kalau dia ada dekat depan saya akan balas macam ni. Kalau dah yakin tu kita okey, settle. Saya dah tak ada apa soalan, saya tak ada apa dalam jiwa saya untuk. Tapi bila baca sebahagian kalam-kalam ulama, sebahagian bukan semua sebab mereka tak sepakat dalam isu ini. Ta'rif qada-qadar tidak ada kesepakatan. Ini orang kena tahu. Tapi versi yang disampaikan kepada masyarakat kita kemungkinan satu versi saja. Sebab tu bila saya keluarkan isu ketentuan dan kehendak ni, ramai triggered. Sebahagian geng-geng pondok ni di-triggered. Sebab apa? Sebab terikat dengan istilah dan mungkin mereka tak pernah keluar daripada kepompong pondok mereka. Saya tak kata apa yang diajar di pondok itu salah. Saya hanya minta consider. Consider ni maksud dia dengar. Jangan hanya satu benda tu istilah-istilah yang awak tak pernah dengar atau penggunaan istilah tu sedikit berbeza dengan penggunaan awak. Awak terus melompat. Itu sikap yang bukan ilmiah. Kita kena tengok isi, bukan bentuk dia. You can name it anything you want. Tapi apa konten dia? Apa konten dia? Bila saya kata bukan semua ketentuan Allah, tanya dulu, apa maksud Ustaz Noor dengan ketentuan? Apa beza ketentuan dengan kehendak? Bukan terus melompat kata, guru saya kata semua ketentuan Allah. Nanti saya tak belajar dengan guru awak. Okey? Dan guru awak bukan kita kata sebagai the last word dalam isu ini. Tak. They are not. Okey? Baik. Saya nak kita pergi ke kitab Al-Insan. Itu dah banyak kali dah. Kan? Penat aku dengan Insan Kamil ni. Satu hari kita buat syarah Insan Kamil. Kan? Daripada perspektif Asy'ariyah. Atau Fususul Hikam insya-Allah. Kan? Beritahu mereka bahawa kita boleh syarahkan kitab mereka lebih baik dan lebih tepat daripada mereka. Okey. Sekejap Imam Tahawi sebut dalam Aqidah Tahawiyah. Wa aslul qadari sirrullah fi khalqihi. Dia macam benda yang sir lah. Lam yattali' ala dhalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Subhanallah. Wa ta'ammuqu wan nazaru fi dhalika dhari'atul khidlan. Wa sulamul hirman wa darajatul tughyan. Yes. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة إلى آخره. Ini salah satu pendekatan salaf. Ya. Dia tak bincang. Tak payah masuk dalam. Okay. Masalah dia keluar tuduhan-tuduhan bahawa sidang kalam ni tak lepas pun asas qada-qadar. So itu tak boleh. Kan bila ada orang cakap macam tu dan disebarkan, habis kredibiliti kami akan jatuh. Itu rukun iman tu. Betul ke kami yang tidak faham atau kami menyampaikan perspektif yang orang jarang dengar berkenaan dengan qada-qadar ini. So apa yang dikatakan oleh Imam Tahawi itu di atas kepala kami dan di mata kami. Ya. Kami menghormati kalam tersebut. Maksudnya kalau tidak ada keperluan, tak perlu nak instigate. Jom kita bincang pasal benda ni. Tak perlulah. Kecuali kalau ada keraguan yang autentik, yang real, yang asli. Ya, yang bukan dibuat-buat. Now.
Kita tengok Al-Insan Mukhayyar Al-Musayyar ni. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menta'arifkan al-qada sebagai fahuwa ilmu Allah azza wa jal fil azal bil asya'i kulliha ala ma satakunu alaihi fil mustaqbal. Qada ini maksud dia adalah ilmu Allah. Nampak? Syekh tidak menakrifkannya sebagai qada ini ketentuan Allah. Tapi ada ulama yang takrifkan begitu. So jangan pula awak tengok, qada ni maksud ilmu saja. Jangan pula. Itu awak sudah jadi ekstrim. Awak sudah jadi sempit akal. Tak. Yang mengatakan ketentuan benar, betul. Kalau dia terjemahkan, dia ada takrifan dia kepada ketentuan, kita kena tanya dia. Kan? Sebab benda ni belum tuntas dari segi bahasa terjemahan dia. Dia adalah ilmu Allah sejak azali berkenaan dengan semua perkara yang akan berlaku di masa hadapan. Okay? Wa min dhalika sa'ir tasarrufatil insan al-ikhtiyariyah wal qasriyah. Dan termasuklah sekali semua perbuatan manusia yang terlahir daripada kehendak dia ataupun yang terlahir daripada keterpaksaan dia. Contoh, menggigil manusia. Ya. So termasuklah perbuatan manusia. Perbuatan yang dia kehendaki ataupun yang dia buat secara terpaksa. Macam kita sejuk, kita menggigil kan. Menggigil tu bukan di dalam kawalan kita. Okay. Wa amal qadar. Qadar pula apa? Fahuwa zuhuru tilkal asya' bil fi'li tibqan li ilmihi al-azali muta'alliq biha. Qadar pula apa? Zuhur tilkal asya'. Itu dipanggil sebagai the execution of that knowledge. Dah ada ilmu, Allah tahu apa akan jadi. Qadar ni adalah bila dia zahirkan. Berdasarkan ilmu dia itu. Okay. Ada kita jumpa anything about ketentuan dalam takrif ini? Tak ada. Silakan. Dan berdasarkan ilmu dia tu merujuk pada manusia. Allah. Berdasarkan ilmu Allah. Waqad akasa ba'duhum. Ada sebahagian orang dia terbalikkan pula. Sebahagian ulama Asy'ariyah ni terbalikkan. Maksud qada itu adalah execution, qadar itu ilmu. Ada yang takrifkan terbalik macam Syekh Buti tadi, qada itu ilmu, qadar itu execution ataupun kita kata menzahirkan ilmu itulah. Faham? Okey. Yaqul al-Imam An-Nawawi fi syarhi ala Sahih Muslim. Lepas ni saya akan bawa daripada buku lain dulu. Ini saya nak jelaskan konteks apa yang Syekh Buti cakap. Ba'da an arrafa al-qada' wal qadar, Imam An-Nawawi membawa kalam Imam Al-Khattabi. Tengok Imam Khattabi membetulkan kesalahfahaman. Imam Khattabi kata apa? Ramai orang menyangka bahawa makna qada' dan qadar itu maksud dia Allah memaksa hamba-Nya kepada apa yang dia nak. Tetapi hakikatnya bukan seperti itu. Innama ma'nahu al-ikhbar. Hakikat makna dia adalah Allah memberitahu kita bahawa ilmu dia itu telah mendahului segala-galanya. Mendahului perbuatan hamba. Dan perbuatan hamba itu pula keluar daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya perbuatan kita itu pun Allah yang buat. Kita nak kehendak kita. Tapi penciptaan perbuatan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Macam saya angkat cawan, urat, daging ni semua ni, gerakan itu pun Allah Subhanahu Wa Taala buat. Tapi kehendak saya. Sebab tu dinisbahkan kepada saya. Now, apa yang kita perlu faham dekat sini? Imam Khattabi, bagi dia membetulkan satu salah faham. Dia membetulkan satu salah faham di sini. So, ada tak kalangan ulama muktabar yang menekankan aspek ilmu dalam buat qada-qadar? Ada. Kesan dia besar. Ada orang dia menekankan aspek iradah. Ada yang menekankan aspek ilmu. Dan malam ni saya nak kongsi pendirian saya, dia sebenarnya adalah gabungan keduanya sekali. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. I will explain insya-Allah as clear as possible. Sebenarnya penekanan kepada dua-dua sekali dalam takrif mesti ada. Ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan daripada ilmu dia. Ada perkara yang Allah dah tentukan. Dia yang choose. So dua-dua termasuk dalam qada wal qadar Allah.
Nanti saya explain lebih lanjut. Okey. Ibn Hajar Al-Haythami juga menjelaskan yang sama. Wal qada'u ilmullah. Qada' ni ilmu Allah. Awalan bil asya'i ala ma hiya alaihi. Allah dah tahu bagaimana perkara itu akan terzahir. Saya ni akan macam mana, dunia ni akan macam mana, Allah maklum dah. Saya akan buat apa, Allah maklum dah. Wal qadar, dan qadar itu pula adalah mewujudkannya berdasarkan apa yang dia tahu. Okey, sama tak? Okey. So, berapa nama dah sebut tadi? Imam Nawawi quote Imam Khattabi, maksudnya dalam Iqrar dia bersetuju. Dan Al-Khattabi, kemudian dia Ibn Hajar Al-Haythami, lepas tu Imam Berkawi ni, kalau jumpa dia Imam Birgivi, ulama Turki. Okey, tengok ni. Okey, bagi siapa baca buku ni, siapa yang nak baca kitab ni, muka surat 38 ni adalah rumusan kepada seluruh kitab ni. Just one paragraph. Satu paragraf sahaja. Muka surat 38 daripada wa yatabayyanu min dhalika anna al-qada'a la yastawjibul jabr wal ilzam. Ini menunjukkan kepada kita, jelas kepada kita bahawa qada' tidak membawa kepada paksaan Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa thabitun wahman fi adhani kathiri minan nas. Seperti mana ia ada dalam sangkaan-sangkaan salah ramai manusia. Izil qada' laisa akthar min ilmillah. Sesungguhnya qada' itu tidak lain, tidak lebih daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan apa yang sedang berlaku dan yang akan berlaku di dalam alam ini. Ini punchline dia. Wal ilmu tabi'un daiman lil ma'lum wa laysa al-aks. Ilmu mengikut maklumat, bukan maklumat yang mengikut ilmu. Itu saya kata, ini dah masuk dakikul kalam. Ini dah masuk kita kata bab yang halus sedikit. Ini dah masuk interaksi antara iradah Allah dengan ilmu Allah. Tak faham, tak apa. Just follow dulu, nanti slowly dia akan sink in. Ilmu Allah ni, dia mengikut maklumat. Contoh, maklumatnya adalah nur terus begini, pada waktu begini. Jadi ilmu Allah mengikut penjelmaan maklumat itu. Ilmu itu tidak menentukan saya ni akan mukmin atau kafir. Ilmu ni dia tak muathir, dia tidak, kita kata, memberi kesan. Dia hanya tersingkap, dia hanya Allah tahu. Tersingkap ni pun tak boleh nak pakai sebab ada waham Allah tak tahu, lepas tu tahu kan. Okey. Belum habis lagi. Tengok. Fa in kana syai' al-ma'lum billahi mimma yakhluquhu ibtida'an. Okey. Sekarang ni dibezakan antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan begitulah daripada awal, Allah tentukan begitulah. Contoh, Allah cipta bumi ni pada keadaan tertentu. Itu ditentukan Allah Subhanahu. Ini maksud dia ibtida'an. Okey. Ka hawadithil kaun wa ikhtilafil anwa wa wuqu'uz zalazil, berlaku gempa bumi, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, lahirnya binatang-binatang dan matinya dia. Fahuwa mimma yakhda'u li iradatillah wa hukmih wa min thamma li khalqihi wa ibda'ihi. Wa min thamma fahuwa thabitun wa musajjalun fi ilmi Allahil azali. Okey. Berkenaan dengan perkara-perkara seperti ini, ia adalah di dalam kehendak Allah SWT. Allah menentukan dia begitu. Daripada awal lah. Okay? Ditentukan begitu. Tetapi, wa in kana mimma yadkhulu fil af'al wa tasarrufatil iradiyah lil insan. Tapi bila masuk isu perbuatan-perbuatan manusia tentang iman, kufur, maksiat, taat, fa inna ilmu Allah ta'ala tabi'un li iradatil insan. Engkau. Ya, ini yang orang tak boleh terima ni. Kalau kita terjemah bahasa Melayu ni, ramai yang akan mengamuk. Ramai yang akan mengamuk. Apa maksud dia? Tapi bila berkaitan dengan perbuatan manusia, ilmu Allah mengikut kehendak manusia. Ni kalau saya terjemah secara literal. Ilmu Allah ni maksud dia, Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahawa Ustaz Nur akan beriman. Dia tahu dah daripada awal. Bukan dia yang set dia tahu. So ilmu dia tabi'. Ilmu dia ikut maklumat. Ilmu dia mengikut perkara yang dia tahu akan terjadi.
Kalau penciptaan bumi, dia terbalik. Allah punya iradah yang set dulu. Dia nak bumi macam tu, pam, with all its specifications. Lepas tu ilmu dia mengikuti iradah dia. Dia tahu apa yang dia nak atau dia nak apa yang dia tahu. Nampak tak beza dia? Dia tahu apa yang dia nak. Yang kedua adalah dia nak apa yang dia tahu. Saya tak kata benda ni senang Okey. Dalam bab maksiat, taat, iman, kufur manusia, iradah Allah Subhanahu Wa Taala mengikut ilmu dia. Maksud dia, apa yang kita pilih, itu yang Allah akan pilih. Maksud dia, kita nak kufur kan? Atau kita nak iman? Maka Allah izinkan. Allah izinkan. So, dia punya iradah tu mengikut ilmu dia. Tapi kalau mencipta Nodros ni bila, matikan Nodros ni bila, yang tak ada kaitan dengan iman kufur saya, itu terbalik. Ilmu dia ikut iradah dia. Tapi bila sebut ikut-ikut ni, dia bukan dalam waktu It's not temporal it's not zamani Dia secara mantiki dan secara logikal. Kesebelaman itu secara logikal, bukan secara zaman. Sebab Allah tak ada masa, Allah tak terikat dengan masa. Allah tak perlu nak tunggu iradah dia datang dulu baru ilmu dia datang, tak. Dia berlaku serentak. Tetapi secara logik, sesuatu yang satu mesti mengikut yang lain. Secara logik ni saya tekankan lagi sekali, secara logikal. Sebab ada orang pergi ambil saya punya statement, padahal jelas-jelas saya tak sebelum dan sesudah itu saya letak di dalam ni. Menunjukkan bahawa kesebelaman dan kesesudahan tu bukan dalam waktu. Tapi ada orang keluarkan benda tu, dia kata, nampak je. Seolah-olah saya bercakap bahawa Allah ni dia kena tunggu. Dia kena tunggu manusia memilih dan buat, barulah dia akan, tak perlu tunggu kita. Allah tahu daripada awal. Sekejap So bagi yang tanya saya, Ustaz, bagi Ustaz iradah Allah ni suluhi qadim dan tanjizi qadim ke? Ni tak tahu tak apa. Ni saya nak jawab pada orang yang tahu. Okay? Yes, itu tak ada perubahan. Memang suluhi qadim dan tanjizi qadim. Khalas. Adakah maknanya takhsis? Yes, takhsis. Tapi takhsis ada dua. Takhsis bermaksud ilmu tabi' lil iradah atau iradah tabi' lil ilm. Khalas. Lepas tu masuk terjemahan sama ada dia adalah kehendak ataupun ketentuan. Itu je. Bagi yang faham-faham lah. Yang tanya saya tu dia faham lah jawapan saya. Tidak ada perubahan. Memang suluhi qadim dan tanjizi qadim iradah. Tidak ada perbezaan. Semua dah berlaku sejak azali lagi. Tetapi sama ada ilmu Allah tabi' lil iradah ataupun iradah tabi' lil ilm. Dan perbahasan ni memang ada dalam kitab-kitab daqiq. Kalau buka mawaqif, al-maqasid, ini antara benda-benda yang diorang bahaskan panjang. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak menentukan sesuatu, dia mesti menentukan berdasarkan ilmu dia. Adakah dalam setiap isu begitu? Ada perkara dia nak dulu. Dia tentukan apa yang dia nak. Lepas tu of course dia tahu apa yang dia nak. Sebahagian perkara terbalik. Dia tahu, lepas tu dia nak apa yang dia tahu. Tapi ini semua tidak berlaku di dalam zaman. Saya kena ulang 10 kali benda ni. Sebab kita tak ada bahasa untuk describe this. We don't have a proper language to describe this properly. Orang boleh cut statement saya kata, oh ini apa ni? Allah kena tunggu-tunggu ni. Mana ni Allah sebelum Allah, selepas Allah. Allah punya iradah kena ikut ilmu. Apa benda ni kan? Dia senang untuk orang salah faham. Gagal faham. Senang untuk gagal faham. Lagi-lagi yang memang jenis gagal faham ni makin berganda lah senangnya mereka untuk gagal faham. So bagi saya, kenyataan dalam paragraf ini saja sudah merumuskan seluruh kitab ni. Saya dah ulang banyak kali. Banyak kali. Okey, sekarang ni apa beza kehendak dengan ketentuan? Kalau ingat apa yang saya jelaskan tadi, awak dah boleh agak dah. Ilmu ikut iradah, kehendak ke ketentuan? Take your time, jangan kelang kabut. Bila ilmu ikut iradah, itu ketentuan ke kehendak? Ilmu ikut iradah adalah ketentuan.
Itu maksud saya. Sebab orang tanya pasal apa maksud saya. Itu dia. So we are not shallow. Kita bukan lekeh-lekeh salah sebut, tak. Jujur saya kata, we've done much thought in this. Buka buku tu, saya cuba fikir sendiri, tafakur sendiri. Tak boleh, there must be a proper word for this. Sebab bila sebut, semua ketentuan Allah, semua ketentuan Allah, ini membawa masalah kepada akidah sebagai orang. No, we have to have a different term. Kita kena gunakan terma yang berbeza. Beza tentu dengan kehendak dalam bahasa Melayu. Ini semua termasuk dalam kehendak saya. Beza tak dengan saya? Okey, semua ni adalah ketentuan saya. Lain tak bunyi dia? Lain. Awak cakap macam tu dekat orang yang baru belajar agama, confirm soalan dia akan tanya, so kenapa kita kena azab? Confirm akan keluar. Bukan salah dia, kadang salah kita. Kita ni semua dah ketentuan. Sekali-sekala cakaplah, semua dah ada dalam ilmu Tuhan. Tapi Tuhan tak paksa you. Itu pun tak terkeluar daripada perbahasan qada-qadar, dan itulah proper. That is the proper way to explain it. Kalau mengikut yang disampaikan oleh Syekh Buti ni. Nah, kalau kita buka Tuhfatul Murid, Imam Baijuri mensyarahkan kepada Jawharatul Tauhid Al-Laqani, dia pun bawa perbahasan ni juga. Nanti saya akan nukil sikit. Tapi sebelum tu, jadi kita kata apa tadi? Ilmu kalau ikut iradah dipanggil sebagai ketentuan. Maksud dia, from zero tu, Allah dia nak Nodros lahir pada waktu tertentu. Bila dia nak, of course dia tahu apa yang dia nak. Nampak? Pengetahuan dia tu mengikut kehendak dia. Kalau kehendak dia mengikut ilmu, itu dia panggil sebagai sorry, saya terbalik. Saya kata ketentuan kan? Betul kan? Saya kata ketentuan tadi kan? Okey. Sorry, saya tersilap. So, kalau iradah mengikut ilmu, itu dipanggil sebagai kehendak. Iman dan kufur manusia termasuk dalam kehendak Allah, tidak termasuk dalam ketentuan Allah. Tapi masuk dalam umbrella qada dan qadar. Okey. Cerita tak habis lagi. Sekarang ni kita nak cerita pula berkenaan dengan kehendak manusia nak melakukan sesuatu tu siapa punya? Allah cipta ke? Keluar daripada dia ke? Benda tu makhluk ke? Bukan makhluk ke? Amrun i'tibari ke? Apa benda ke? Itu perbahasan lain kita akan masuk. Sekarang ni saya nak ukil daripada Tuhfatul Murid tadi. Beberapa minggu ni sibuk dengan Tuhfah Mursalah, kita sibuk dengan Tuhfatul Murid pula. Tuhfatul Mursalah ni yang bawa masuk Martabat 7 lah dekat tanah Melayu ni oleh Burhanpuri tu. Okey. Dalam kitab Tuhfatul Murid ni, Imam Bajuri dalam tajuk Bayan Ma'na al-Qada' wal Qadar wa anna al-Qada' qadim wal Qadar hadis. Dia punya categorization pun interesting tapi berbeza sikit. Dalam ni dia bawa syair Al-Ajhuri, seorang ulama syairah bernama Al-Ajhuri. Tengok apa Ajhuri kata. Ini saya rumuskan saja. Iradatullah ma'a ta'alluqi fi azalin qada'uhu fahaqqaq ataupun fahaqqiq. Makna qada' adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan ta'alluq di azali, sejak azali lagi kehendak Allah. Maksudnya kehendak Allah ni tak berubah atau tak baru berlaku, dah sejak azali lagi. Itu makna qada bagi dia, iaitu iradah. Nampak? Dia tekankan pada aspek iradah. Wal qadar al-ijad lil asya' ala wajhin muayyan aradahu. Qadar pula maksud dia adalah mewujudkan sesuatu itu pada keadaan tertentu. Seperti apa yang dia nak tadi. Penekanan takrif pertama ni pada apa? Iradah. Lepas tu Al-Juhuri kasih versi satu lagi, dia kata memang ada dua di sini. Satu versi menakrifkan dan beri penekanan kepada iradah. Lagi satu, wa ba'duhum qal ma'na al-awwal al-ilm. Al-awwal ni merujuk kepada qada. Ada yang mentakrifkan qada sebagai ilm. Ma'a ta'alluqi fil azal, daripada sejak azali Allah dah tahu dah. Allah bukan baru tahu, akan tahu, tak. Allah dah tahu sejak azali. Wal qadaru al-ijad lil umuri ala wifqi ataupun ala wifaqi ilmihi al-madhkur. Qadar adalah mewujudkan berdasarkan ilmu tadi. So ada tiga perkara kat sini. Ada iradah, ada ilmu, ada qudrah. Qudrah ni kita tak payah cerita lah. Qudrah ni mewujudkan ilmu atau mewujudkan iradah tadi tu?
menciptakan ilmu Allah tu dan menciptakan iradah Allah tu pada alam luar, pada kharij lah kita kata, ya. Bukan di dalam ilmu Allah saja tapi sudah terzahir pada alam. Faham? So Al-Juhuri juga di sini menjelaskan, yes, memang ada dua perspektif qada-qadar ni. Satu penekanan kepada iradah, satu penekanan kepada ilmu. Malam ni saya nak mengesyorkan sebenarnya ada ilmu dan iradah sekali dalam qada dan qadar Allah. Ada perkara tertentu berlaku kerana iradah, ada perkara tertentu berlaku kerana ilmu, dan dua-dua termasuk qada dan qadar. Dan bila saya kata kerana tadi, yang tadi tu, iradah ikut ilmu atau ilmu ikut iradah. Okay, kita revise sikit. Kalau sesuatu kejadian itu berlaku kerana ilmu Allah mengikut iradah dia, itu kehendak ke ketentuan? Ketentuan. Terima kasih. Tapi kalau sesuatu itu berlaku kerana ilmu Allah, kerana iradah Allah mengikut ilmu dia, itu dipanggil kehendak. Dua-dua qada dan qadar Allah. Okey. Iman, kufur, maksiat, taat manusia termasuk dalam ketentuan ke kehendak? Allah tahu tak sejak azali Fir'aun tu akan kafir? Allah mengkehendakinya tak? Yes. Allah menentukannya tak? Tidak. Okey? Allah menghendaki? Yes. Maksudnya Allah menjalankan kehendak dia dengan kehendak Fir'aun. Dia jalankan. Tentu lain Tentu tak ada jalankan, tak. Dia yang from day one, he set it like that. Memang Fir'aun tak ada pilihan. Tapi jalankan ni lain. Kalau macam kita, bahasa manusia ni, aku tengok dulu dia buat apa. Apa dia pilih, itulah pilihan aku. Itu kita kena tunggu. Allah tak perlu tunggu. Perumpamaan yang dibawa oleh Syekh Said, beautiful dan bagi saya simple to understand. Apa perumpamaan dia bagi, kalau siapa ingat? Yang orang gaji. Kan? Student. Orang mencuri. Lepas tu bapa dengan anak, macam-macam lagi. Tapi saya paling suka tuan dengan dia punya pembantu dia. Okay, bagi siapa yang lupa, kita ingatkan balik. Nak faham beza ketentuan dan kehendak ni, example ni sebenarnya sudah cukup ampuh. Seorang tuan yang ada hamba ataupun pembantu nak uji sama ada pembantu dia ini jujur ataupun tidak. Maka tuan dia kata, kau ambil sejumlah wang ini, kan? Kau beli sekian-sekian barang. Kau beli sekian-sekian barang. Pembantu tersebut pun pergi ambil duit tu. Dan dia pun pergi buatlah. Ingat tuan dia nak buat apa? Nak uji. Bila maksud uji tu, tuan dia bebaskan tak untuk dia pilih apa dia nak pilih? Bebas. Pembantu tu ambil duit, pergi ke kedai. Dia pergi beli barang, harga sebenarnya RM5. Tapi balik dia beritahu bos dia, RM10 bos. Supaya dia dapat cut sikit. Betul? Itu kejahatan ke kebaikan? Pengkhianatan, betul? Baik. Yang mengkhianat secara hakikinya, siapa yang pilih untuk mengkhianat? Hamba tersebut. Tapi pilihan dia tu termasuk tak di dalam pilihan bos dia? Termasuk tak dalam kehendak bos dia? Sebab daripada awal bos dia dah terima. Apa saja yang kau pilih, itu yang akan aku pilih. Aku takkan hadang kau. Aku takkan paksa kau. You are the one who choose it. So bila dia pilih untuk khianat, itu juga termasuk dalam kehendak Tuhan dia. Dan bila dia pilih untuk jujur, itu juga termasuk dalam kehendak Tuhannya. Tapi yang pilih siapa? Hamba itu. Sebab tu dia layak diazab ataupun diberikan ganjaran. Dia tidak melanggar ilmu Allah, tak melanggar iradah Allah, tak melanggar kudrah Allah yang sempurna. Ada soalan tak pasal perumpamaan ini? Okey,
Sekarang ni kita masuk kepada ayat yang paling muskil sekali tentang qada. Silakan. Ada ayat Quran yang sebut huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Yes. Macam mana? Saya ambil yang lebih berat daripada tu. Bila jawab yang ni, itu akan terjawab sekali. Apa ayat dia? Wa ma tasya. Faminkum kafir. Tak. Maksud saya akan bawa satu ayat yang merangkum sekali ayat yang dibawa oleh Arif. Ayat ni lebih berat daripada ayat tu. Lebih susah sebenarnya nak dijelaskan. Iaitu wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa maksud dia? Kamu tidak akan mampu ni literal terjemahan literal. Kamu tidak akan berkehendak kecuali Allah berkehendak. Kamu tak akan boleh nak kecuali Allah nak yang kamu nak. Tu maksud dia macam itulah. Maksud setiap kehendak awak tu Allah yang hendak dulu awak berkehendakkan begitu. Begitu ke maksud dia? Kalau kita buka tafsiran sebahagian ulama Asy'ariyah, itu yang mereka tafsirkan. Tapi mereka tidak sepakat isu ini. Ini nak kena faham. Masalah kita kadang-kadang kita ambil satu tafsir. Inilah. Ini Imam Razi dia kata. Ini Al-Alusi dia cakap macam tu. Ini ulama sekian dia cakap macam tu. Tak, ada perbezaan. Ada perbezaan pandangan dan bahkan ada ulama yang mengkritik tafsir ulama lain. Wa ma tasyauna illa yasha Allah ni bukan bermaksud Fir'aun ini memilih kufur kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah pilihkan untuk dia. Maka kerana pilihan Allah itulah Fir'aun pilih kufur. Sebagian ulama menafsirkan macam tu. Ulang balik. Okey. Maksud dia bagi sebahagian ulama, Fir'aun pilih kufur sebab Allah yang pilihkan untuk Fir'aun. Atas sebab itulah Fir'aun memilih kufur. Sebab Allah dah pilihkan dulu. Dan Fir'aun hanya boleh pilih apa yang Allah dah pilihkan untuk dia. Ini masalah. Saya jujur saya kata, ini kenyataan. Inilah yang buat saya Fazal. Bila saya kata benda Jabariyah, ada orang tak setuju. Dia kata, tak, Jabariyah lain. Dia kata, ini Al-Jabr Al-Mutawassit. Jabariyah pertengahan, dia kata. Bila orang kutuk Asy'ariyah ni Jabariyah, marah. Padahal dia cakap benda sama. Sorry to say, antaranya adalah Syekh Mustafa Sabri sendiri dalam bab ni. Dalam bab ni saya menolak terus apa yang Syekh Mustafa Sabri sebut. Dan Syekh Buti juga mengkritik Syekh Mustafa Sabri dalam buku ni. Dalam masa yang sama memuji kitab dia Mawqiful Aqal. Ini ulama besar yang kita sayang dan kita hormat. Tapi ulama bukan makna kita telan semua yang mereka cakap. Just because they are great in this book doesn't mean they are great in other books. Syekh Mustafa Sabri ada tulis satu buku Mawqiful Bashar Tahta Sultanil Qadar. Dan dalam buku itu dia merumuskan bahawa position Asy'ariyah adalah Al-Jabr Al-Mutawassit. Dan bila kita tengok Jabr Mutawassit ni, Jabariyah. Hakikatnya manusia ni. Okey, Jabr Mutawassit ni saya bagi awak. Sebelum kita jelaskan apa pendirian kita wa ma tasyauna illa yasha Allah tu. Jabr Mutawassit ni mengatakan bahawa pilihan kita ni pun Allah dah pilihkan. Tapi kita ada merasa kita memilih. Itu je. Kita tak rasa terpaksa. Tapi sebenarnya kita dipaksa. Sehingga ada yang membawa kenyataan mukhtar fi surati majbur. Kita ni, manusia ni, sama juga. Terbalik. Kita ni nampak ada kehendak. Tapi hakikatnya, itu zahir dia je. Zahir je nampak macam kita bebas. Tapi in truth, in reality, kita ni sebenarnya terpaksa dia semua. Bagi saya, ini statement yang tak boleh diterima. Yes, I'm an Ash'ari and I can't accept this. Habis dah. Orang angkat spanduk apa ni? Kan? Dia tolak. Habis. Orang yang tak boleh berilmiah ni, dia akan terus kata, habis nodoh bukan Ash'ari ni, Wahabi yang berbulu Ash'ari. Keluarkan sidang kalam daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Masukkan dia dalam Mu'tazilah. Ada dah yang mencadangkan begitu. Hanya pasal isu ini, wallahi. Adakah mereka nak masukkan Syekh Buti sekali? Berani ke mereka? Berani ke mereka masukkan Al-Khattabi?
Tak berani. Senang je nak rembat Nodros. Nak rembat sidang kalam is very easy. Very easy. Kata, oh kamu yang salah faham Syibuti. Okay, I challenge you. Kita baca daripada kulit ke kulit buku ni. Atau tak perlu. Saya boleh tanya awak sebahagian kenyataan tadi tu, how do you explain it? Dan di mana betul-betul silapnya terjemahan kehendak dan ketentuan itu? Mereka yang nak kritik ni sebenarnya harus belajar daripada kami. Sorry to say, ini bukan sombong. There are things that you have to learn. You tak belajar lagi benda ni. You tak belajar lagi isu iradah tabi' lil ma'lum ke tidak. Ini ada perbahasan besar di kalangan para ulama. Asatizah pun saya yakin ada yang tak belajar tentang isu ni bila masuk bab isu qada' qadar. Tak belajar. Sebab takut. Yalah sebab kita dah masuk ilmu Allah, iradah Allah, macam mana kita tahu benda-benda ni Ustaz? Kan? Itu termasuk persoalan dia. Tapi sebab ada keperluan tadi tu, bila saya sebut keperluan tu, maka benda ni dia menjelaskan. It becomes clear. Clear ni bukan makna awak duduk sekali dengar faham, tak. Saya pun baca buku ni beberapa kali. Ni is a lifelong endeavour pasal qada' ni. Trust me, ada 10 years dia akan keluar lagi. Kan? Bila anak awak tanya soalan ke, kawan-kawan awak ke apa, dia akan keluar lagi. Okay. So Al-Jabr Al-Mutawassit tadi tu sebenarnya mengatakan bahawa kita ni berkehendak secara ilusi sahaja. Ilusi. Kita rasa kita berkehendak tapi kita tak berkehendak. Itu penipuan tak? So rumusan dia, Allah menipu kita, membuat kita rasa kita bebas tapi sebenarnya kita tak bebas. What's the point? Sebab ulama bahas tentang sifat Allah. Allah tidak menipu. Sadaqallahul azim. Betul? Maha benar Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin Allah buat kita berilusi kita ni bebas, hakikatnya kita tak bebas. Mustahil begitu. Dan betul akan timbul isu moral. Kenapa kita bersalah? Betul? Okey, sekarang ni saya nak lontarkan satu soalan. Kalaulah awak percaya bahawa ya betul kehendak kita ni sebenarnya Allah yang kehendak kita berkehendakkan begitu. Kalau awak berpegang kepada teori itu, maka saya nak tanya awak. Tahu pasal pukau hypnotism? Satu tahap pukau yang agak tinggi, dia boleh memukau awak untuk awak melakukan sesuatu yang awak asalnya tak nak buat, tapi awak rasa nak buat dan awak akan buat dengan rela, tapi perbuatan awak tu sebenarnya orang lain yang tanamkan dalam minda awak. Katalah saya pukau awak untuk bunuh orang. Dan saya buat awak rasa dah awak bebas, awak yang memilih untuk bunuh orang tu. Bila awak pergi bunuh orang tu, siapa yang sebenarnya salah? Saya menggunakan teknik pukauan untuk buat awak rasa bahawa awak yang nak membunuh dan tiada ada orang yang paksa awak pergi bunuh dan awak pergi bunuh. Siapa sebenarnya yang bersalah? Tukang pukau lah. Kan? Kan? So ini soalan balas saya kepada orang-orang termasuk Asy'ariyah sendiri. Kalau kamu kata kita ni sebenarnya kehendak kita pun Allah yang berkehendak untuk kita berkehendakkan begitu. Allah yang menghendaki Fir'aun kufur, maka Fir'aun memilih untuk kufur. So pilihan Allah tu yang memaksa Fir'aun untuk kufur. Ibtidaan secara mula sebagai balasan kita akan cerita nanti. Okay? Yes. Sebenarnya kalau kita kata kalau tipu Allah tu tipu sunat, tipu yang baik. Tak dengar, soalan tak dengar. Ulang je Ustaz. Ulang je. Okay. Tipu sunat Kalau kita kata tipu Allah tu tipu yang baik. Macam mana boleh baik sebab akan ada orang masuk neraka? Betul tak? Kalau tak ada orang masuk neraka, kita boleh kata this is all ni masuk geng makrifat punya teori. Dia kata semua benda ni lakonan je, bermain-main je. Allah ancam kita, kasih kita takut, akhirnya kita tak buat pun. Akhirnya dia tak buat pun. Dia ancam neraka, sebenarnya tak ada neraka pun. So akhirnya jadi Jabariyah. Akhirnya jadi isu geng makrifat. So bila kita kata Allah tak masuk akal sebab dia janji, so the whole religion will fall. So cerita neraka ni semuanya pun tipu juga. Cerita syurga pun tipu. So kita katanya apa lagi yang tipu? So the whole religion will fall. Seluruh agama ni akan jatuh. Yes. Macam mana kalau kita kata menipu tu, kita tak boleh pandang dari spektrum daripada manusia. Pandangan manusia. Okay, very good. Soalannya akan timbul. Confirm punya. Okay. Ini lagi satu kritikan yang saya nak tunjukkan kepada Asy'ariyah.
isu kezaliman Allah Subhanahu Wa Taala. Zulum dan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mampu melakukan zulum ataupun tidak. Okay. Imam Ghazali kata tak boleh. Kalau kita buka dia punya Allahumma salli ala Muhammad, al-iqtisad fil i'tiqad. Okay. Imam Al-Ghazali kata zulum ni bermaksud mengambil sesuatu yang bukan hak kamu dan memandangkan segala-galanya adalah hak Allah, maka apa saja Allah buat dia tidak boleh disifatkan sebagai zalim. Okey. Saya nak lontarkan perspektif yang berbeza sikit. Bagi saya, ni pandangan peribadi saya, nak bakul sampah, fadal. Nak kata who the heaven are you, kan? Up to you, bismillah. No problem. Kau siapa nak bersoal? Saya nak ajak orang berfikir sama. Betul ke takrif zalim tu had begitu? Hadnya begitu, iaitu mengambil sesuatu yang bukan hak awak. Itu saja ke zalim? Menimpakan sesuatu yang bukan tanggungan orang lain ke atas dia, itu zalim tak? Itu termasuk dalam takrif zalim tak? Menimpakan sesuatu ke atas orang yang tidak bersalah, membuat seseorang yang tidak bersalah menanggung sesuatu yang bukan tanggungan dia, zalim tak? Zalim. Siapa kata zalim tu? Allah sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. So, bila kita menghadkan takrif zalim hanya kepada mengambil hak orang lain, satu yang bukan hak kita, dan menghilangkan aspek membuat orang tanggung sesuatu yang bukan tanggungan dia, itu sudah ada ketimpangan. Di sini saya mengikut pandangan Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali dan ada ulama Maturidiyah yang lain mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan kezaliman kalau dia nak. Dia boleh berlaku zalim kalau dia nak. Bila? Kalau dia mengazab orang yang baik. Tapi kalau dia nak buat, boleh tak? Ada orang boleh halang tak? Itu no question lah. Kuasa no question. Tapi dari segi label moral, kita kata zalim. Tapi siapa yang label tu? Bukan kita. Menggunakan standard Allah sendiri. Sebab Allah kata apa? Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Saya minta buat homework sikit. Balik, kumpulkan semua ayat-ayat di mana Allah menafikan zalim pada diri dia. Semua ayat dia pasal apa? Konteks. Tengok betul-betul. Apa konteks ayat dia? Siapa nak pilih iman, pilihlah. Siapa nak pilih kufur, kufurlah. Amalan kamu punya. Kamu pilih. Lepas tu Allah kata, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Aku tak zalim kepada hamba-Ku. Itu konteks ayat dia. So tak boleh kata mustahil Allah melakukan kezaliman sebab dia tak akan boleh buat kezaliman sebab semua adalah makhluk dia. So kalau dia cipta satu makhluk tu soleh, dia campak dalam neraka. Itu tak zalim juga. Kalau itu bukan zalim, apa zalim? Zalim tak ada makna. So apa makna Rahman? Apa makna Rahim? Has no meaning anymore. Allah kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Betul? Kalau dia buat orang soleh masuk neraka, bukankah aku termasuk dalam wala taziru waziratun wizra ukhra? Dia kena tanggung sesuatu yang bukan dia punya. Kenapa dia kena? Dan Allah kata, "Wamal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Balasan kebaikan adalah kebaikan. Nampak? Siapa cakap? Saya ke? Allah yang cakap. So standard siapa ni? Standard dia. Adakah dia nak menipu dengan standard dia sendiri? Dia suruh kita jujur, adakah Allah akan menipu kita? Dia suruh kita berlaku adil, adakah dia akan zalim pada kita? Tak. Itu bukan Tuhan kami. Tuhan kami Rahman, Rahim, Al-Adil. Sadiqul wa'ad. Bila janji, dia tunaikan. Saya faham ada sebagian pihak dia nak besarkan bahagian kudrah. Allah boleh buat apa dia nak. Betul, betul. Tapi jangan lupa dia juga menghadkan diri dia. Menghadkan diri ni maksud dia hadkan, bukan orang lain. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan ke atas diri dia rahmah. Saya terjemahkan sebagai wajibkan. Dia yang wajibkan, bukan orang lain. Tapi bukan bermakna dia dah tak ada kuasa. Tak, dia ada kuasa. Dia pilih. Dia haramkan atas diri dia. Dalam hadis Qudsi, ya Allah, hadis Qudsi ni saya nak bacakan awak. It's one of the most beautiful. Should frame it in your houses.
Okey, ini hadis ni Allahu Akbar. Siapa yang rasa down, rasa sedih, rasa depressed ke, janganlah lupa baca hadis ni. Tengok ini daripada Abi Dzar Al-Ghifari, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi, Nabi meriwayatkan daripada Tuhan dia. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini saya terjemah terus Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. So ni korespon dengan ayat tadi, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas diri kasih sayang. Dalam ayat ni dia kata dia haramkan ke atas diri kezaliman. Kalaulah Allah ni tidak ada kudrah untuk buat zalim, apa faedah kata mengharamkan? Haram ni maksud dia ada kelebihan, dia boleh. Dia kalau nak jadi zalim dia boleh buat. Dia boleh cipta alam ni kasih semua orang sengsara for no reason. And no one can say anything about it. Sebab tu kata aku haramkan kezaliman ke atas diri aku dan aku jadikan dia haram di antara kamu. Janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain. Wahai hamba-hambaku, semua kamu sesat kecuali dia yang aku beri hidayah. Maka minta hidayah daripada aku akan bagi hidayah. Nampak? Ask, I will give you. Wahai hambaku, kamu semua lapar kecuali mereka yang aku beri makan. Maka minta makanan daripada aku akan bagi. Wahai hambaku, kamu semua telanjang kecuali mereka yang aku tutup auratnya. Maka mintalah pakaian daripada aku akan berikan kamu pakaian. Wahai hamba-hambaku, kamu melakukan kesalahan pada waktu malam dan pada waktu pagi, dan aku mengampunkan semua dosa kamu. Mintalah ampun, aku akan ampunkan. Wahai hambaku, innakum lan tablughu durri, kamu ni tidak akan mampu memudaratkan aku. You cannot reach to a level that you can harm me. You will never be able to do that. Dan kamu tidak akan mampu sampai ke tahap kamu memberi manfaat kepada aku. Wahai hambaku, kalaulah manusia pertama sampailah kepada manusia terakhir, manusia kamu, jin kamu, semuanya ala atqa qalbi, semuanya dalam keadaan hati yang paling bertakwa, sebagai manusia yang paling bertakwa. Kalau semua kamu bertakwa, Allah kata, paling bertakwa sekali, itu tidak sedikit pun menambah kekuasaan aku. Wahai hambaku, kalau semua pula kamu ni jahat, sejahat-jahatnya, dia tidak mengurangkan sedikit pun daripada kekuasaan aku. Wahai hamba-hambaku, kalau kamu semua berkumpul, manusia kamu, jin kamu di sebuah tanah lapang dan meminta daripada aku dan aku memberikan permintaan kamu itu, sesungguhnya dia tidak mengurangkan sedikit pun daripada kekuasaan aku. Perbendaharaan aku tidak kurang sedikit pun. Kama yang kusul makhid iza udkhila al-bahr. Hanyalah seperti benang yang dimasukkan ke dalam air dan dikeluarkan. Maksudnya perumpamaan tu tak luak lah. Tak luak. Wahai hamba-Ku, amalan-amalan kamu aku akan kira dan aku akan ganjari. Siapa yang mendapat ganjaran yang baik, ucaplah alhamdulillah. Dan siapa yang mendapat ganjaran selain itu, janganlah kamu salahkan kecuali diri kamu sendiri. Subhanallah. Cukup dalam ni semua. Kita faham dah qada-qadar itu apa. Kita faham dah. So Allah dah haramkan kezaliman atas diri dia. Kenapa timbul isu? Kenapa timbul isu ni? Sebab ada yang kata Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia paksa Firaun masuk neraka pun, paksa Firaun jadi kafir dan kemudian campak Firaun dalam neraka, itu pun tidak zalim. Dan itu boleh berlaku. Dan memang itulah yang berlaku, mereka tanya. Mereka kata, I reject this 100%. Berdasarkan hadis-hadis ayat Al-Quran tadi, no. Sebab itu zulum. Allah tak akan buat zulum. Itu kezaliman itu. Kalau itu bukan kezaliman, apa kezaliman? Kalau itu bukan zalim, apa zalim? Apa makna zalim ini? So benda itu mustahil berlaku. Sebab Allah telah mengharamkan ke atas diri dia. Faham Tapi kalau dia choose, he can if he wants. Di sini datang trust kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah. You know, the world, the universe can be a lot worse. Life can be 10 times more difficult than this.
But Allah Subhanahu Wa Taala for His rahmah, He don't do that. Yes, silakan.